Assalamualaikum. Selamat pagi. Cikgu harap pada hari ini anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Kita jaga kita. Baik. Pada hari ini cikgu akan mengajar tema 1, kemasyarakatan, masih lagi di tema 1. Beralih kepada unit 2 dengan tajuk prihatinnya kita menggunakan kemahiran membaca dan menulis. Baik, jadinya untuk itu cikgu harap kamu dapat membuka buku teks, buka muka surat 8 dan muka surat 9. Okey, kita boleh tengok sama-sama muka surat 8 dan muka surat 9. Baik, ini adalah paparan buku teks muka surat 8 dan muka surat 9 yang cikgu suruh kamu buka tadi. Baik, kamu tengok di situ, dia kata kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Bermakna daripada petikan 1 sehingga petikan 4, ini adalah petikan yang berkaitan dengan aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Apa dia? Apa dia masyarakat prihatin tu? Apa aktiviti tu? Okey, contoh petikan pertama, rumah terbuka. Petikan kedua, usung rumah. Petikan ketiga, gunting rambut percuma. Dan petikan 4, gerobok rezeki. Apa dia gerobok? Gerobok tu adalah almari yang menyimpan rezeki. Gerobok rezeki. Jadi untuk pemahaman, kamu perlu membaca keempat-empat petikan, barulah kamu akan faham apakah yang dikatakan tentang aktiviti masyarakat yang prihatin. Rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung-mengunjung juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baik, berdasarkan petikan yang pertama, adakah aktiviti masyarakat prihatin terdapat dalam petikan ini? Semestinya, iaitu apabila kita melaksanakan rumah terbuka, amalan rumah terbuka ini sangat membantu kita yang berada dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Kamu dapat berkenal-kenalan, bermesra-mesra dengan kawan-kawan, beramah mesra, saling kunjung-mengunjung. Apabila kita melaksanakan aktiviti berkenal-kenalan, beramah mesra, kunjung-mengunjung, maka akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim.
maka kamu akan kenal dengan jiran. Mungkin kamu duduk jiran yang banyak tapi tak kenal kan. Jadi aktiviti rumah terbuka ini amat membantu kita untuk berkenal-kenalan, beramah mesra dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Boleh ya? Jadi untuk petikan yang kedua, petikan ketiga, petikan keempat, hendaklah kamu baca dan fahami apakah yang dikatakan dengan aktiviti masyarakat prihatin di Malaysia. Ya, di Malaysia Baik. Seterusnya, cikgu terus beralih kepada tugasan untuk hari ini. Hari ini mudah saja, kamu baca 4 petikan, kemudian buat 2 tugasan. Baik, tugasan yang pertama, jika kamu lihat di buku teks muka surat 9 di bawah sekali, ada nampak tak ditulis itu membaca teks dan melengkapkan peta pokok. Okey, membaca teks kamu dah baca tadi kan? Betul? Dah baca tadi petikan 1 sampai 4. Baik. Kemudian kamu kena lengkapkan peta pokok. Nampak tak peta pokok? Tajuk dia faedah amalan masyarakat prihatin. Apa faedah dia yang kamu dapat apabila kita melaksanakan amalan masyarakat prihatin ini? Seperti rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Apa faedah dia daripada petikan tadi yang kamu baca? Baik, senaraikan. Rumah terbuka, tadi cikgu dah bagi contoh kan? Untuk rumah terbuka, faedah dia apa? Mengeratkan hubungan silaturahim. Okey. Jadinya untuk yang lain-lain, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki ni, cikgu nak kamu cari sendirilah. Apa yang kamu faham dalam petikan yang kamu baca? Baca betul-betul, fahamkan teks tersebut betul-betul. Kemudian kamu tuliskan jawapannya di bawah. Jadi hendaklah kamu buatkan peta pokok macam ni lah, macam contoh dalam buku teks ni. Ya, buat di mana? Buat di dalam buku tulis. Sama macam yang tata bahasa minggu lepas. Kali ni cikgu nak kamu ambil satu lagi buku yang lain, buku tulis garis 1 yang pendek, bukan buku yang panjang. Kamu tulis nama kamu, kelas 4 Bestari, perkaranya pemahaman. Ya, pemahaman. Jangan tulis tata bahasa yang hari tu punya. Untuk hari ni, tajuk buku tersebut pemahaman. Jelas? Boleh cikgu ke tugasan yang seterusnya? Seterusnya, tugasan yang kedua, buka buku aktiviti muka surat 4 dan muka surat 5. Baik, untuk muka surat 4, sama macam tadi, kamu kena fahamkan teks dan kemudian kamu senaraikan atau kamu nyatakan faedah yang kamu dapat daripada petikan yang kamu baca. Kalau kamu tengok dalam buku aktiviti muka surat 4, terdapat 3 gambar yang mengandungi petikan yang berbeza. Gambar yang pertama berkaitan dengan Persatuan Penduduk Taman Cempaka yang telah mewujudkan tabung bantuan. Untuk gambar yang kedua dan petikan yang kedua berkaitan tentang Hari Anugerah Kecemerlangan yang diadakan untuk anak-anak penduduk setempat.
Dan gambar yang ketiga berkaitan tentang pihak persatuan yang prihatin akan kesihatan penduduk. Jadi, setiap satu tu dia dah bagi dah aktiviti dan kamu hanya senaraikan apa dia faedah yang diperolehi. Jelas? Baik, kemudian latihan dalam buku aktiviti muka surat 5. Yang ini kamu kena bina dan tulis ayat berdasarkan gambar dan frasa. Tajuk dia dah bagi kat atas tu, kemudahan di pasar raya. Ya, dia dah berikan gambar dan beberapa patah perkataan. Kamu tengok gambar tersebut dan kamu bina ayat. Cikgu bagi contoh untuk gambar yang pertama. Dia beri kat situ ayatnya, tempat letak kereta khas, kemudian sengkang untuk wanita. Betul kan? Baik, cikgu bagi contoh ya. Untuk gambar yang pertama, ada seorang perempuan kan dengan kereta dekat tempat letak kereta. Okey, contoh ayat, Puan Fazilah meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas untuk wanita. Boleh? Cikgu ulang Gambar pertama, contoh ayat, Puan Fazilah meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas untuk wanita. Betul? Okey. Jadi untuk gambar yang kedua, ketiga dan keempat, cikgu nak kamu cuba untuk bina dan tulis ayat berdasarkan gambar dan frasa yang telah diberikan. Baik, itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, apabila kamu telah selesai melaksanakan 2 tugasan yang cikgu beri, ambil gambar, kemudian hantar ke nombor peribadi cikgu. Boleh ya? Pada sesiapa yang tidak menyelesaikan lagi tugasan pada minggu lepas, iaitu latihan tata bahasa, cikgu amat-amat berharap agar kamu dapat menyiapkan dan menghantar pada cikgu seberapa cepat yang boleh. Ya. Ambil masa yang terluang tersebut untuk laksanakan tugasan yang cikgu beri. Harap kamu jelas dan faham. Ada masa terluang, jangan bazirkan masa, siapkan tugasan yang cikgu bagi. Lepas dah siap tugasan, kamu nak main ke, nak berehat ke, nak bersantai, tak ada masalah. Boleh ya? Baik, ingat untuk minggu ini tugasan ada 2. Untuk yang minggu lepas tata bahasa ada 3 tugasan. Jadi selamat menyiapkan tugasan dan selamat belajar. Jaga diri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.